إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته واختص أرواحهم بشهور عظمته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم منبع العلوم والأنوار ومعدن المعارف والأسرار. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang dikasihi seluruh pengisi majlis, yang dikasihi sahabat anak Al-Fadhil Mu'alim Guru Ali Amir bin Ali sebagai mudir madrasah, yang dikasihi Sayyid Rashid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertamanya kita manjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam yang berbahagia ini diberikan kesempatan kepada kita untuk sama turut hadir meraihkan majlis sambutan Isra wal Mi'raj yang merupakan satu-satu peristiwa besar yang berlaku kepada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berlaku kepada nabi-nabi yang lain, yang merupakan satu peristiwa yang sangat besar dan hebat, yang mempunyai pengajaran yang sangat besar untuk diambil perhatian khususnya kita umat di akhir zaman ini, di mana peristiwa ini disambut oleh semua umat Islam di seluruh dunia bagi mengingkati perkara yang berlaku kepada batang tubuh Rasulullah SAW yang amat mulia. Secara ringkasnya, di mana peristiwa ini saban tahun diulang kaji, disebut kerana ianya amat besar dan memberikan nataij, begitu faedah yang amat banyak kepada kita, khususnya perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks perjalanan kerohanian, di mana banyak isyarat-isyarat yang sangat penting yang ditunjukkan dalam peristiwa yang besar ini, bermula daripada tasfiyatul qalb, penyucian qalbi insan, dan perjalanan menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ujian-ujian yang dipaparkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga pengiktibaran yang kita dapat melalui dua konteks, iaitu kesan daripada jiwa yang murni dan kesan daripada qalbi yang kotor. Dan kemuncaknya ditunjukkan kepada kita satu peristiwa yang amat besar, pembukaan antara kekasih, iaitu dengan kekasih, pertemuan antara dua kekasih, iaitu Rasulullah SAW Habibullah dengan pentadbir sekalian alam. Itu kemuncak tajalli yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, secara ringkas di mana dalam ayat ini Allah Ta'ala memaparkan dan mengabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, iaitulah menunjukkan kesucian Allah Ta'ala daripada segala sifat naqais, zat yang maha sempurna. Sebab itu dilatangkan dengan lafaz tanzih, subhana, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu insan apabila ditajalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kesuciannya
yang maha hebat, yang lepas daripada segala kekurangan, yang mentadbir sekalian alam, nasaya lebur pandangan yang lain dari qalbi. Satu wirid sahur yang dibawa oleh Sayyidi Ahmad Ibn Idris radhiyallahu anhu. Subhanallahil azim la yasbutu litajalli azamatihi syai'un, ay la yasbutu syai'un litajalli azamatihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, tidak sabit bagi pentajalian azamah Allah taala suatu pun, dan tidak akan tinggal dari qalbi insan yang ditajalikan nur oleh Allah Subhanahu wa taala tenggelam, confirm dia akan tenggelam. Batu sahibul haqiqah ghaba 'anil haqq bi syuhudil malikil haqq. Orang yang mengalami dalam maqamul ma'rifat, dalam maqamul haqiqah, ghaba 'anil khalq, ya, hilang lenyap yang lain, bermesra ruh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mencari kehidupan ruhani. Jangan kita terperangkap dengan kehidupan jasmani yang akan dimandi, dibulut dengan kain kapan, disemayang dan disumbat di dalam liang lahat. Kalau itu kita fokuskan, maka jadilah kita insan yang panggil ahmak, insan yang paling bodoh, tak cerdik. Ya, oleh kerana itu dalam peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala menayangkan kuasa besar dia. Sebab itu perlu kepada insan memerhati dalam peristiwa ini supaya ya semakin terang pandangan kalbi dia kepada keagungan kebesaran Tuhan. Ya, kita mengetahui hikmah-hikmah dia. Ya, telah apabila baginda SAW dalam meneruskan kerja besar, ya, menarik manusia ke jalan Allah, membenteras segala kesyirikan, kekufuran, kembali kepada agama tauhid, maka berbagai-bagai ujian-ujian besar yang dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kasihnya kepada hamba. Itu uslub Allah taala, dia tak sama kita. Lagi dia kasih, lagi kuat dia uji. Ya. Man kana fi dinihi sulba istadda bala'u. Orang yang kuat kasih dengan Tuhan, lagi Tuhan akan uji dia. Sebab benda yang mulia, benda yang mahal akan diuji. Batu yang ada campuran logam emas, dia akan diuji, dibakar, dititik sampai dia jadi perhiasan yang mahal. Tapi kalau batu geriwil tepi jalan, tak siapa nak ambil. Ya, sebab tu para awliya bila dia kena ujian sakit dan sebagainya ujian lain, keluar daripada lisan dia, alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku dengan pakaian kekasih. Ya, sampai peringkat itu bahawa dia maksud lain nak mengenali Tuhan. Dan man'u ainul ata, dia akan kembali bala tu daripada nikmat. Ya, at-talazzuz bi balaya tahaqququm birridha, berlazat dengan bala itu menanda tahqiq, dia mantap dalam makam ridha. Kalau dia belum berlazat dengan bala, belum lagi. Dan kalau kita kena bala, kita rasa terseksa, kita rasa tersakit, itu makna kita masih dilayan oleh nafsu. Yang merasa sakit dia apa? Nafsu. Yang tak nak semua nafsu. Yang takut dengan penderitaan nafsu. Tapi pada orang yang mengenali Tuhannya, dia terbalik. Dia memandang dalam segala ujian itu ada kelebihan yang besar. Ada berbagai-bagai persediaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu yang paling kuat diuji coba ialah para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi setelah berlaku hikmah begini, Allah Ta'ala angkat baginda SAW sebagai satu hadiah jemputan dengan cara yang sangat menakjubkan, iaitulah di mana Rasulullah SAW dilakukan pembedahan sebagaimana kita maklum. Sedangkan Nabi itu Nabi lagi Rasul, ulul azmi, sayyidul mursalin, afdalul makhluqat indal itlaq. Ya, dilakukan juga sebagai isyarat kepada kita. Dia ada takhliyah dan tahliyah, penyucian dan pengisian. Dicucikan daripada yang tidak elok dalam qalbi, dan kemudian maksudnya berjalan kepada Allah Ta'ala yang disuruh dalam Al-Quran, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Dia memerlukan kepada pembersihan dalaman, ya, bukan luaran. Dan banyak orang yang luar segak-segak, hebat-hebat, tapi apa ada tak dalam dia tu mahabbah dengan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya.
Apabila tempat pilih Allah Ta'ala dihiasi dengan sifat-sifat yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, maka Masya Allah, insan kata dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dipilih, akan diperjalankan ruhani dia. Lepas tu kita saban tahun menyambut Isra' wal Mi'raj. Adakah rohani kita mi'raj ke hadirat Allah Ta'ala? Itu soalan dia. As-salah mi'rajul mu'min. Sembahyang tu mi'raj orang mukmin. Ya, diangkat dia takbir urujul qalbi ila Allah. Qalbi dia akan mi'raj, naik berhadapan. Maknanya apa? Muraqabah dan musyahadah akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebab salat merupakan apa? Peristiwa besar yang mengakhiri dalam Isra' dan Mi'raj. Dipanggil hadis.